Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini kita akan bincang tutorial chapter 12 iaitu polymers. Okay, so untuk tutorial chapter 12 ni, kita fokus kepada section B, itu question number 1. Okay, give the structural formula of monomer. So, dia minta apakah struktur monomer yang relate dengan polimer yang A. So, polimer A ni adalah hasil daripada addition polymerization. Jadi, macam mana kita nak hasilkan monomer dia? Kita kena buka rantai ni. Buka rantai sebelah kiri dan buka rantai sebelah kanan. So, bond dia akan pindah masuk ke dalam. So, apa kita kena buat adalah kita draw balik struktur dia. CH2. Lepas tu dia ada dash, ada CH, lepas tu ada dash CH. Okay, lepas tu dia ada dash CH2. Okay, so apa yang kita kena buat adalah bila kita buka rantai, automatically bond dia akan berpindah masuk ke sini sebagai double bond. Okay, sebelah kanan pun sama. Apabila kita buka rantai, bond dia akan masuk sebagai double bond. Okay, dan kita kira jumlah ikatan yang ada pada setiap karbon. Karbon pertama dah ada 4, karbon kedua pun dah ada 4, karbon yang ketiga pun dah ada keempat, dan karbon yang sebelah kanan pun dah ada 4. So ni adalah complete monomer dia. Okay, so tak perlu lagi double bond tambahan dekat tengah ni, automatically dah akan hilang. Okey, struktur polimer yang kedua. Okey, struktur ni dihasilkan daripada condensation polymerization. So, apabila melibatkan condensation, kita kena tambah atom ataupun kumpulan atom dekat struktur hujung kiri dan juga struktur hujung kanan. So, cara dia, kita bina balik struktur di tengah tu, C double bond O. Lepas tu dia ada dash CH2 sebanyak 6 kali. Lepas tu dia ada N. Lepas tu dia ada H. Okay, tempat yang ada dash sebelah kanan, tempat yang ada dash sebelah kiri. So dash tu kita kekalkan, cuma kita kena tambah pelengkap dia adalah, contoh, so kalau sebelah kiri ni C double bond O, pelengkap dia adalah carboxylic, iaitu C double bond O, OH. Sebelah kanan dia adalah NH, pelengkap dia adalah NH2. Okey, so dia jadi monomer yang asal, iaitu dia akan keluarkan balik functional group carboxylic dan juga functional group amino. Okey, so kena jelaslah apakah functional group yang akan terhasil sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Okey, struktur ketiga, ni adalah hasil daripada addition polymerization. So, bila addition, seperti yang kita bincang tadi lah, apa kamu kena buat adalah struktur asal dia ada CH2, sebelah kanan dia ada CF2. Okey, so apabila dia buka rantai, okey, dia akan masukkan double bond antara dua karbon ni. Dia akan masukkan double bond, dan karbon kiri dengan karbon kanan dia dah complete, ada 4 bond. Jadi dapatlah satu monomer yang telah digunakan untuk menghasilkan polimer tersebut. Okey, kalau kita tengok struktur yang D ni, okey, struktur D ni dia, kalau kita tengok, dia adalah gabungan daripada dua monomer yang berbeza. Jadi kita kena kenal pasti monomer yang ada, contohnya monomer sebelah kanan. Okey, so sebulatkan, ini adalah satu monomer, sebelah kiri ini adalah satu monomer. Jadi apabila ada dua monomer yang berbeza, dia akan kita kena draw dua monomer secara berasingan. Okey, monomer pertama saya ambil sebelah kiri, dia ada C double bond O dan dia ada C double bond O.
Jadi pelengkap dia adalah C double bond O OH. Sebelah kiri pun C double bond O OH. Okey, ni monomer yang pertama. Monomer kedua adalah dia ada gelang benzin. Sebelah kanan dia ada NH. Sebelah kiri pun dia ada NH. Jadi pelengkap dia adalah NH2, iaitu functional group amino sebelah kanan dan juga functional group amino sebelah kiri. So ingat, kalau ada dua gabungan monomer, kita kena draw dua monomer yang berasingan. Okey, dan struktur yang seterusnya ni, okey, kalau kita tengok dia kiri kanan ni dia tak ada functional group. Dia hanya ada single bond. Bermaksud bila dia buka gelang CH2 ni, H atas, H bawah, sebelah kanan dia ada CH, tu cabang dia ada CO CH3, bawah tu adalah double bond O. Jadi bila dia buka gelang, dia akan jadi double bond. Okey, itu saja struktur monomer yang digunakan dalam polimer yang E. Okey, soalan number 2. So apa dia minta adalah predict the structure of polymers that are formed by copolymerization. Bermaksud dua monomer berbeza. So dia minta kita draw polimer dengan menggunakan dua monomer yang telah dinyatakan di sini. Jadi kita ada monomer pertama, kita ada monomer yang kedua. Jadi macam mana cara dia? Apabila dia melibatkan double bond, so kita kena fokus kepada carbon double bond ni. Okay, di sini pun kita fokus kepada carbon double bond. So apa yang kamu kena buat adalah, okay, kita ambil monomer yang pertama, so draw macam ni. C double bond tu kita abaikan dulu, C bond dengan C. Sebelah kiri dia ada H atas bawah, pecahkan atas bawah. Sebelah kanan dia ada H, bawah dia kita letak CN. Okey, ni adalah monomer pertama. Kita sambung dengan monomer yang kedua. Okey, monomer kedua kita ambil C double bond C. So kita draw sebelah dia C, kita buang double bond, buat C, single bond dengan C. Okey, sebelah kiri dia ada H dan juga ada CH3. Sebelah kanan dia ada H dan dia ada Cl. Okey, jadi antara monomer pertama dengan monomer kedua, kita sambung saja. Kita sambung, dan sebelah kiri sebab dia ada double bond, kita sambung. Okey, tutup kurungan. Sebelah kanan pun kita sambung dan tutup kurungan. Okey, letakkan simbol N. Okey, jadi kalau kita susun balik, ni adalah monomer pertama, ni adalah monomer yang kedua. Okey, itu adalah struktur polimer yang pertama. Okey, struktur polimer yang kedua, kemungkinan kita boleh letak, kita boleh letak monomer yang kedua tu sebelah kiri. Okey, so ambil macam ni deh. C yang ada H ni, lepas tu dia ada CH3. Okey, dia ada C H Cl. Okey, ni monomer yang kedua. Sambung dengan monomer yang pertama. Monomer pertama ada C H2. Kanan dia dah ada C H Cn. Okey, dan apa yang kamu kena buat? Sebelah kiri kita sambung dan tutup kurungan. Sebelah kanan kita sambung dan tutup kurungan, letakkan N. Jadi sudah buat dua polimer di mana gabungan dia menggunakan monomer 1 dash monomer 2. Okey, polimer kedua kita guna monomer 2 dash monomer yang pertama. Jadi dua struktur ni adalah dua struktur polimer yang berbeza. Okey, tu dia minta
polymers, maksudnya ada lebih daripada satu possible structure. Okey, untuk 2B, okey, dia ada functional group COOH. Sini pun ada functional group COOH. Monomer kedua ada functional group hydroxy. Ini pun hydroxy. So dia akan mengalami condensation. So apa yang kamu kena buat adalah, okay, kita draw structure untuk monomer COH ni dalam bentuk structure kembang dia. So saya buat macam ni, C double bond O. Okay, lepas tu kita letakkan dash. Okay, dan sebelah kanan ni kita sambung dengan structure dia. Structure dia ada C6 H4. Lepas tu sambung dengan C double bond O. Okey, dan sebelah kanan monomer yang kedua kita sambung dengan O. O ni mari daripada monomer yang kedua. Ni monomer satu, ni monomer yang kedua. Okey, jadi monomer kedua ada O, lepas tu sambung dengan C dia, CH2. Lepas tu dia ada kurungan CH2 sebanyak 3 kali. Lepas tu CH2, okey, dash O dash. Okey, jadi di sini kita nak menunjukkan bahawa karboksilik dia dah keluarkan OH. Jadi kita letak dash, lepas tu tutup pagar. Sebelah kanan alkohol dia dah buang H. Jadi kita tutup pagar, letakkan tanda N. Dia dah menunjukkan bahawa dia dah form polimer dengan menghubungkan antara karboksilik dengan alkohol. Ini dia akan keluar sebagai ester. Okey, ini adalah gabungan antara karboksilik dengan alkohol. Jadi sebelah karboksilik dia buang OH, sebelah alkohol dia buang H. Okey, ini adalah structure dia. Okey, question number 3. So dia tanya, the structure formula of 3 organic compound are given below. So dia bagi structure 1, structure 2 and structure 3. Choose an appropriate monomer that can undergo addition polymerization and condensation polymerization. Jadi kita ambil dulu yang mana boleh lakukan addition polymerization. Jadi dia mesti ada double bond. Dia mesti ada carbon double bond. So yang mana ada carbon double bond? So structure yang ni. Kita ambil structure ni, kita tunjukkan dia undergo addition polymerization. So cara dia, kita pilih structure ni, kita ambil C, dia ada double bond tu. So kita kembangkan H dia atas bawah. So double bond kita hilangkan jadi single bond. Karbon kanan dia ada H atas, klorin bawah. Dan sebelah kiri kita letak dash, sebelah kanan kita letak dash, dan kita gantikan dengan kurungan, letak tanda N. Okey, dia dah form polimer melalui addition polymerization. Okey, untuk condensation polymerization kita pilih structure ni, structure 2 dan structure 3, sebab dia ada dua functional group. Okay, dia ada dua functional group, di mana functional group dia adalah C double bond O Cl, C double bond O Cl sebelah kiri kanan. Structure 3 ada OH, sini pun ada OH. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita sambung saja structure dia. Okay, C double bond O dash. Okay, kita nak buang. Okay, sebelah kanan kita sambung ada C6 H4 dash C double bond O. Okay, dash. Ini kita sambung dengan monomer yang kedua iaitu O
O ni ada CH2, lepas tu dia ada CH2, lepas tu dia sambung dengan O, kita buat dash. Okey, tempat dash kanan kita buat kurungan, letakkan N. Sebelah kiri pun OH keluar, kita letakkan dash, tutup kurungan. So dia dapat satu polimer melalui condensation polymerization. Okey, seterusnya question number 4. Okey, dia minta draw the structure formula of monomer. So sama ada monomer ada satu ataupun lebih bergantung kepada structure. Okey, untuk A, okey, dia ada only carbon, bermaksud monomer dia adalah C, dia ada gelang ni, lepas tu dia ada H, lepas tu dia ada C, H2, dan kita buang ni, dia akan form double bond. Okey, itu adalah monomer dia. Okey, structure kedua B. Okey, dia ada kalau kita tengok dalam tu ada dua monomer yang terlibat. Okey, so kita highlight dulu apakah monomer dia. Okey, monomer yang pertama sebelah kiri dia melibatkan N. Ni NH, sini pun ada NH. Tu monomer kiri, dan dia ada monomer C double bond O. Jadi macam mana struktur monomer dia? Okey, seperti yang kita bincang tadi, sebelah N ni dia ada H, kita kena masukkan H pelengkap dia, dan dia sambung dengan CH2, ada N, lepas tu sambung dengan NH, pelengkap dia adalah H. Okey, itu monomer pertama. Monomer kedua adalah sebelah C double bond O, pelengkap dia adalah OH. Okey, yang tengah dia ada CH2 sebanyak 4 kali, dan sebelah kanan ada C double bond O, pelengkap dia adalah OH. Jadi ini adalah monomer asal sebelum dia mengalami condensation. Okey, polimer yang ketiga. So apakah monomer dia? So kita tengok dalam struktur ni, dalam pagar ni ada, kalau kita perhati ada dua monomer yang terlibat. Itu monomer pertama duduk dekat sebelah kiri, itu ada N kiri, N kanan. Monomer kedua dia ada C double bond O. So ada dua monomer. So, kita draw balik monomer dia, gelang, lepas tu belah kiri ada N, H, pelengkap dia adalah H. Okey, sebelah kanan pun sama, dia ada NH, pelengkap dia adalah H. Monomer kedua, okey, dia ada C double bond O. So pelengkap dia adalah OH. Belah kiri C double bond O, pelengkap dia adalah OH. Okey, tu cara kita nak tulis balik monomer dia. Kalau dia melibatkan condensation, bermaksud kiri kanan dia ada functional group. Okey, functional group sama ada carboxylate ataupun amin ataupun alkohol. Okey, kalau dia tak ada functional group, dia hanya melibatkan carbon double bond sahaja. Carbon double bond itulah yang akan jadi penyambung kepada addition polymerization. Okey, soalan number 5. Ni skip dulu. So senak kamu cuba dulu sebab soalan ni berbentuk analisis. Dia kena fikir dulu apakah structure P given the molecular formula, and then dia react dengan acidified potassium permanganat, dia oxidation MnO4 dalam keadaan beraksid, ada heat. So dia akan produce Q. So Q ni dah jadi C8H6O4. Okey, dan Q ni apabila react dengan metanol, dengan alkohol, kehadiran asid, dia akan produce compound R. Compound R ni adalah dia kata monomer of dacron. So tengok balik apakah monomer dacron. Jadi dia minta kita draw structure yang sepatutnya untuk P, Q and R. Yang ni saya minta kamu cuba dulu. Lepas tu
Kalau nak check jawapan nanti boleh datang jumpa Sir lah. Okay, question number 6A. Draw structural formula of hexane dioic acid. Okay, ni adalah salah satu monomer. So, macam mana nak draw? Okay, pertama kita ada hexane 6 karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada dioic. Bermaksud ada 2 COH. Sebelah sini 1, sebelah sini 1. Okey, yang lain-lain ni akan jadi H2, 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 H2. So draw comel-comel lah deh. So ni draw untuk dapat guide, supaya kamu dapat guide macam mana nak draw hexane dioic acid. Okey, yang kedua, sama juga dia minta hexane tetapi dia ada diamin. Jadi hexane diamin bermaksud satu, okey, karbon ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexane 6 karbon. Dan pada karbon pertama dia ada amin iaitu NH2. Karbon ke-6 pun ada amin iaitu NH2. Dan pelengkap dia adalah dia akan ada H2 lah setiap ni. H2, 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 H2 dan H2. Okey, ini adalah 1,6 hexane diamin. Okey, seterusnya dia minta kita tunjukkan. Okey, write an equation for the reaction between both compound to form polymer. So kita tunjukkan equation. Maksudnya kita kena tunjuk monomer pertama iaitu N untuk yang ni. Yang pertama tu adalah untuk karboksilik ni, COOH. Lepas tu dia ada CH2 4 COOH campur dengan N untuk diamin. H2 NH2 dia ada CH2 sebanyak 6 kali NH2. Okey, produce satu polimer di mana karboksilik dia akan buang OH dia jadi dash dan sambung dengan CH2 dia 4 dan C double bond O. Yang tengah ni dia akan sambung dengan N. Okey, N, lepas tu N ni ada CH2 sebanyak 6 dan N akan buang H. Dia letak dash kurungan sebanyak N. Okey, ni cara nak bina ataupun nak tunjukkan macam mana condensation polymerization tu berlaku antara dua monomer yang berbeza. Jadi kena tunjuk jumlah dia N monomer pertama campur dengan N monomer kedua dan dia akan produce sebanyak N polimer. Okay, name the functional group form untuk B. Jadi apakah functional group dia? So functional group dia adalah karboksamid. Karboksamid. Sebab apa? Dia ada bina antara karbon double bond O dengan N. Dia panggil karboksamid. Okay, seterusnya write the repeating units. So repeating unit ni refer kepada struktur yang ada dalam pagar ni, struktur yang dalam kurungan. So kita tulis semua struktur dia. Okay, contohnya saya akan tulis gini, C double bond O, dia ada dash ni, lepas tu kurungan CH2 sebanyak 4 kali C double bond O, tu sambung dengan N, lepas tu N ni ada CH2 sebanyak 6 kali dan last kali N ada H dan ada dash. Okey, dan ni adalah repeating unit, tak perlu letakkan N sebab beza dia. Repeating unit struktur sama macam polimer, cuma dia tak ada N. Polimer dia ada N. So beza situ. So ingat repeating unit struktur sama macam polimer tetapi tanpa N. Okay, seterusnya give the general name. So general name
of this polymer. So polymer apa yang dinyatakan ataupun kita dah bina dekat structure C tadi. So dia adalah nylon 6,6. Dia adalah nylon 6,6. Okay, names the type of polymerization. Dia masuk kategori condensation polymerization. Okay, so saya rasa dah cukup lah untuk tutorial chapter 13 ni sebenarnya, chapter 13 ataupun polimer. So saya harap kamu boleh tengok balik latihan-latihan yang selain daripada tutorial ni. Dan untuk tutorial ni, saya nak kamu lengkapkan daripada nombor 1 sampailah ke nombor yang terakhir ni, iaitu nombor 6, dan upload dalam GC dengan kadar yang segera selepas kita dah habis bincang chapter yang ni. Okay, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.